الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada minggu ini. Moga-moga Allah memberikan kepada kita rahmat, Allah memberikan kita keberkatan, pengisian kita pada permulaannya sehinggalah kepada penghujungnya. Pagi ini insya-Allah kita akan membaca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada minggu ini. Moga-moga Allah memberikan kepada kita rahmat, Allah memberikan kita keberkatan, pengisian kita pada permulaannya sehinggalah kepada penghujungnya. Pagi ini insya-Allah kita akan membaca ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Kemudian kita akan sama-sama melihat apakah maksud di sebalik dua ayat yang kita akan bacakan. Seterusnya kita sama-sama akan mencari apakah pengajaran dan tindakan selepas ayat yang telah pun kita bacakan. Ayat 16 dalam nota bercetak berada pada muka surat 112. Kalau tuan-tuan lihat secara soft copy, slide nombor 230. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Ayat ini jika kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya, iaitu pada ayat yang ke-15 yang kita telah baca pada minggu lepas, ayat 15, Allah telah menyebutkan ciri-ciri manusia yang sebenar-benarnya beriman kepada ayat-ayat Allah. Kita sebutkan adalah apa? Mereka ini cepat-cepat merebahkan diri bersujud kepada Allah. Kemudian Allah bagi tahu mereka ini ketika mereka sujud, mereka juga bertasbih, mereka juga memuji Allah, dan dalam masa yang sama Allah mengatakan mereka ini adalah kumpulan manusia yang tidak sombong. Manakala pada ayat yang ke-16 ini Allah menyebutkan lagi dua ciri manusia yang sebenar-benarnya beriman kepada ayat-ayat Allah. Maknanya manusia ini kalau dia kenal Allah, maka dia akan usaha sedaya upaya untuk dia melakukan dua amal ini. Yang pertama, Allah menyebutkan tentang lambung mereka jauh daripada tempat tidur. Ia bermaksud seperti mana kata para tabi'in, ia dimaksudkan dalam ayat ini adalah bangun
menghidupkan waktu malam, antaranya adalah solat malam. Dalam masa yang sama, mereka ini buat apa? Yad'u, mereka sentiasa berdoa terhadap Tuhan mereka. Okey, berdoa di sini yad'u, ia boleh merujuk kepada dua makna. Sama ada yad'u rabbahum, merujuk kepada berdoa yang kita sedia maklum, ataupun dari sudut berzikir secara umum. Itu pun termasuk dalam yad'u. Kenapa mereka itu yad'una rabbahum? Ayat ini Allah menyebutkan khaufa wa tama'a, dengan rasa takut dan juga dengan perasaan harap. Ayat ini tuan-tuan boleh dilihat dari dua sudut. Kenapa mereka berdoa kepada Rabb mereka? Jawapan pertama, para ulama tafsir kata mereka berdoa kepada Rabb mereka kerana mereka takut dan mereka mengharapkan. Ada para ulama lain mengatakan ayat itu menyebutkan keadaan orang yang berdoa itu dalam keadaan dia takut. Lepas tu dia berdoa itu dalam keadaan dia rasa tamak, iaitu dia mengharapkan rahmat Allah. Ini saya telah ulas pada minggu lepas. Apa maksud takut? Takut terhadap azab api neraka. Apa maksud harap? Wa tama'a tu mengharapkan pengampunan dosa, mengharapkan pahala, mengharapkan rahmat dari Allah. Dalam masa yang sama, mereka ini wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka juga menginfakkan sebahagian daripada apa yang kami telah rezekikan kepada mereka. Okey, ayat ini seperti mana yang telah diulas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata ayat ini menunjukkan bahawasanya ciri orang yang beriman ini, dia tidaklah hanya menumpukan ibadat dia dengan Allah semata-mata. Sebab kalau kita hanya salat malam, itu antara kita dengan Allah, peribadi kita dengan Allah. Tetapi orang yang benar-benar beriman juga, dia akan buat amal yang boleh memberi manfaat kepada orang lain, iaitu dengan menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah beri kepada dia. Okay, jadi kalau kita lihat juga bagaimana Syekh Jabir dalam tafsir Al-Aisar menyebutkan perkara yang sama. Okay, jadi kita terus pergi kepada pengajaran ayat. Nombor satu, apa yang kita dapat belajar di sini adalah dua ciri lain bagi orang yang benar-benar dia kenal Allah setelah dia diperingatkan tentang ayat-ayat Al-Quran. Ada dua lah, iaitu solat malam dan juga dia berdoa. Dalam masa yang sama dia berdoa dengan perasaan takut dan juga perasaan harap. Dalam masa yang sama dia juga menginfakkan hartanya pada jalan Allah Azza wa Jalla. Itu kita dah sedia maklum. Okey, tuan-tuan, saya minta kalau boleh tuan-tuan tambah satu lagi pengajaran dalam ayat itu. Kita kena tambah pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar. Ciri orang yang beriman ini, dia bukan hanya menumpukan hubungan dia dengan Allah semata-mata, tetapi orang yang sebenar-benar beriman, kalau dia kenal Allah, dia akan mengambil berat, dia akan menjaga hubungan sesama manusia seperti dia menginfakkan harta. Itu pelajaran yang ketiga, sangat penting. Sebab kita tak nak kita hanya ke hulu ke hilir ke masjid, kita baca Quran, kita salat malam, tapi kita tidak peduli keadaan orang-orang yang di sekeliling kita. Cukup ke makannya,
cukup ke keperluannya, itu bukan ciri orang yang sebenar-benarnya beriman. Maknanya kurang imannya. Baik, nombor 4, kita kena tambah di situ. Kita dapat belajar tadi, rupa-rupanya yang kita kena infakkan harta itu sebenarnya harta siapa? Harta siapa? Allah kata apa tadi? Razaqnahum, yang kami telah rezekikan kepada mereka. Rupa-rupanya yang kita nak infakkan harta sebahagian daripadanya itu sebenarnya rezeki itu datangnya dari Allah. Allah yang bagi kita rezeki, tetapi kita tak nak berikan rezeki yang Allah bagi itu pada orang lain, sedangkan itu rezeki yang Allah beri kepada kita. Lepas tu pula Allah Tuhan yang mempunyai rezeki tu suruh kita infak, kita tak nak infak. Jadi macam tak kenalah. Jadi di sini kita dapat belajar rupa-rupanya yang kita kena infak itu sebenarnya itulah yang Allah rezekikan kepada kita. Baik, tuan-tuan rahimani rahimakumullah, kita kena terus pergi kepada tindakan selepas tadabbur. Cuma dalam nota tu saya tak letakkan, tapi kita boleh jadikan tindakan dia. Kita tak kena salin. Okey. Tindakan selepas tadabbur, saya rasa saya tak ulas pun kita dah tahu dah kena buat apa. Betul tak? Sebab kita dah faham ayat tadi, lepas tu kita dapat 4 pengajaran. Maka tindakan dia, kalau kita dah buat, alhamdulillah, teruskan lagi. Minta kepada Allah, doa pada Allah supaya istiqamah. Iaitu apa? Sentiasa mengerjakan salat malam dan juga bersedekah kerana Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kadang-kadang buat, kadang-kadang tak buat, okey, kita cuba untuk buat dalam bentuk konsisten, sikit-sikit. Okey. Tuan-tuan rahimani rahimakumullah, untuk memberikan motivasi, nak kuatkan lagi semangat betapa pentingnya salat malam ni, seperti yang saya janjikan, insya-Allah nanti saya akan berikan 17 kelebihan yang ada pada solat malam. Saya akan letakkan nota itu pada lampiran surah Al-Insan. Nanti waktu saya bagi nota surah Insan, saya akan lampirkan kelebihan solat malam. Namun begitu, izinkan saya kongsikan beberapa kelebihan tentang solat malam ni. Kenapa? Okey. Dalam satu hadis Nabi sebut ada 4 kelebihan. Tetap ingat 4 kelebihan ni. Nanti saya bagi ada 17, tapi yang saya nak kongsi pagi ni sekejap, ada 4 kelebihan yang disebutkan di dalam satu hadis. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana sabda Nabi SAW, Nabi kata apa? Alaikum biqiyamil lail. Nabi kata, hendaklah kamu melakukan salat malam. Kenapa? Nabi sebut ada 4 sebab. Ada 4 kelebihan. Yang pertama, kata Nabi, fa innahu da'bus salihin qablakum. Ia merupakan kegemaran, kebiasaan orang-orang yang terdahulu. Jadi kalau kita nak maju, kalau kita nak berjaya macam sahabat-sahabat dulu, macam Nabi, macam para sahabat, mereka hebat, Islam bertambah, berkembang, maka jawapannya adalah ada pada solat malam. Kerana orang dulu ni, mereka memang melakukan solat malam. Yang kedua, kata Nabi, solat malam ini adalah qurbatun ila rabbikum. Ia merupakan cara nak mendekatkan diri kamu kepada Allah. Kalau tuan-tuan nak dekatkan diri pada Allah, nak darjat tinggi di sisi Allah, jawapannya ada, laluannya ada pada salat malam. Nombor 3, kata Nabi, wa mukaffaratun lisayyi'at. Dia akan dapat menghapuskan dosa-dosa kamu. Dan yang keempat, kata Nabi, wa manhatun lil ismi. Dia boleh mencegah kamu daripada melakukan kemungkaran. Lagi banyak tentang buat solat malam, betul caranya, ikhlas niatnya,
tuan-tuan akan dapat sedikit demi sedikit Allah jadikan kita ni orang yang baik daripada solat malam. Okay. Kemudian dari sudut keutamaan bersedekah, ada beberapa, ada lebih kurang saya dah nota tu lebih kurang dalam berbelas juga kelebihan. Saya kongsikan satu daripadanya. Tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Baqarah ayat nombor 261. Ayat ni kita telah sedia maklum. Kelebihan kita membelanjakan harta pada jalan Allah adalah seperti kita menanam sebiji benih. Kenapa guna sebiji benih? Allah nak kata, kalau sedekah sikit je pun, kata Allah, besar dia macam sebiji benih pun. Kalau sebiji benih tu, kalau kau tanam, dia kata Allah, Allah Ta'ala kata dia akan menumbuhkan 7 batang tangkai, sab'a sanabil. Daripada 7 tangkai itu, 7 batang tangkai itu, kata Allah, dia akan mengandungi 100 biji. Maknanya semua sekali ada berapa ratus biji? 700 biji. Bayangkan. Ini dia panggil ayat-ayat perumpamaan. Ada banyak dalam surah Al-Baqarah Allah buat perumpamaan tentang menginfakkan harta. Jadi salah satu caranya Allah kata, kalau kau membelanjakan harta pada jalan Allah, kerana Allah, untuk Islam, untuk umat, kita akan dapat pahala berganda-ganda. Umpama sebiji benih keluar 7 batang tangkai, saya tangkai ada 100 biji. Okay. Kemudian izinkan saya baca satu lagi hadis yang nak menggalakkan kita salat malam, yang mana Nabi SAW katakan kelebihan dia, kalau kita nak masuk syurga dengan selamat, kita nak masuk syurga dengan diiringi ucapan salam, dia ada pada solat malam. Dalam hadis ni Nabi pesan 4 perkara. Nabi kata, wahai manusia, sebarkanlah salam. Yang kedua apa? Wa at'imut ta'am, memberi makan. Itu yang saya kata tadi, termasuk menginfakkan harta. So kena cari macam mana nak usaha bagi orang minum, macam mana usaha nak bagi orang makan, pastikan orang tidak lapar, kena usaha. Kemudian kata Nabi, dia naklah dia sambung silaturahim yang keempat tu, iaitu wasallu bil laili wan nasu niyam. Dia solat di waktu malam ketika manusia sedang tidur. Kata Nabi, kalau dia buat 4 ni, Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, dia akan masuk syurga dengan salam, selamat. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Baik, tuan-tuan rahimani rahimakumullah, nanti waktu kita belajar surah Al-Insan, insya-Allah mungkin tahun depan kita belajar surah Al-Insan, kita akan didedahkan dengan satu amal, iaitu amal memberi makan. Makan tu maksudnya mengambil berat tentang manusia ni. Macam mana? Nanti kita akan belajar dekat surah Al-Insan. Tapi kita dah jumpa dah sedikit dalam surah As-Sajadah. Cuma Allah kata umum, dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Tapi macam mana bentuknya, nanti akan diterangkan sedikit sebanyak dalam surah selepasnya, iaitu surah Al-Insan. Baik, kita masuk kepada ayat 17, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Nafas tuan-tuan pendek, dibaca cara pendek. Tak apalah. Okey. Ayat ni, kalau kita nak hubung kaitkan dengan ayat yang sebelum, kita kena kaitkan ayat 15 dengan ayat 16.
So siapa-siapa kalau dia ikut, dia jadi seperti manusia yang ada pada ayat 15 dan ayat nombor 16, apa balasan yang Allah beri kepada dia? Maka jawapan itu, nak tahu balasannya apa, bentuknya macam mana, Allah Ta'ala kata surprise. Faham tak? Inilah jawapan dia. Okay, kita tengok Allah kata apa. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dirahsiakan untuk mereka. Maknanya Allah nak bagi tahu siapa yang jadi macam ayat 15, ayat nombor 16, Allah Ta'ala kata Allah nak bagi kepada dia yang kata Allah tak ada seorang pun tahu apa rahsia tu. Jawapannya adalah syurga lah. Tapi Allah kata, macam ayat ni Allah kata apa? Surprise. Allah kata ada kejutan dia. Tapi Allah bagi tahu sedikit daripadanya. Allah kata min qurrati a'yun. Allah Ta'ala kata yang pasti yang kami nak bagi pada dia tu, tapi kata Allah rahsia, kata Allah, yang menyedapkan pandangan matanya. Kenapa? Kita kalau nak nampak cantik, kita akan tengok melalui mata. Lepas tu kata daripada mata jatuh ke hati. Jadi Allah kata yang kami rahsiakan, nak bagi apa pada mereka-mereka ni? Allah Ta'ala kata rahsia. Tapi Allah bagi clue, dia pasti mata-mata mereka akan jadi tenang, suka, bahagia. Allah kata, kenapa mereka dapat? Bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang mereka kerjakan tu amal apa? Amal yang pada ayat nombor 16, amal yang ada pada ayat nombor 17. Okey, tuan-tuan, kita boleh sambung sikit lagi ke ni? Dah masuk minit yang ke-21. Boleh kan? Kita nak masuk syurga ni, rahsia Allah nak bagi ni. Okey, kita cari kenapa Allah nak main rahsia-rahsia ni. Betul tak? Macam tuan-tuan dapat hadiah, suami kata nanti abang nak bagi hadiah. Dia tanya hadiah apa? Surprise. Berapa nak? So bagaimana perasaan kita? Oh, dia tertunggu-tunggu. Tapi yang pasti best. Okey. Jadi kenapa Allah nak rahsiakan? Yang Allah nak bagi tu apa? Maka para ulama mereka cuba mengkaitkan dengan amal. Tuan ingat tak ayat nombor 16 tu dia buat amal apa? Dia solat malam. Solat malam ni kan macam rahsia, orang tak tahu kan. Okey, diam-diam dia buat. Lepas tu dia infakkan harta pun diam. Dia buka online banking, orang tak tahu. Yang tahu siapa? Bank tu je lah. Dia pergi masukkan, contoh. Jadi kata Al-Imam Sa'di, kata Syekh Sa'di, dia kata sebagaimana mereka solat di keheningan malam sambil berdoa dan mereka menyembunyikan amal, maka Allah pun balas kepada mereka dengan balasan dari jenis amal yang sama, iaitu Allah menyembunyikan pahala untuk mereka. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala kata engkau dulu solat malam diam-diam, engkau infakkan secara diam-diam. Kata Allah apa? Kami pun ada sesuatu yang kami nak bagi kepada kamu dalam bentuk, kata Allah, yang Allah akan sembunyikan pada, maksudnya Allah nak bagi kejutan yang dia tak sangka dari sudut ganjaran pahala. Oleh sebab itu tuan-tuan, Nabi pernah sebut kepada kita dalam hadis riwayat Muslim, yang mana Allah pernah berfirman dalam hadis Qudsi. Nabi kata, Allah berfirman, Allah kata, aku telah siapkan untuk hamba-Ku. Hamba yang mana? Hamba yang saleh,
sesuatu yang belum pernah dilihat oleh matanya, tak pernah didengar oleh telinganya, dan tidak pernah terfikir terlintas dalam benak hati manusia. Agak-agak apa? Allah kata rahsia. Kata Allah, engkau tak pernah tengok, engkau tak pernah dengar, dan kau tak pernah fikir pun nikmat tu, kata Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah buat seperti itu? Kerana dia ada kaitan dengan amal yang sebelumnya. Okey. Pengajaran ayat, saya minta maaf kerana dalam nota ni saya terulang kembali ambil pengajaran ayat nombor 16. Saya minta maaf banyak-banyak, dan tapi saya dah betulkan. Tapi tak nak betulkan tu tak kena salin lah. Okey, tapi insya-Allah maklumat ni nanti saya akan terangkan hari besok, boleh tuan puan? Kita bagi kejutan sikit hari esok tu, insya-Allah. So kita sambung balik ayat 17 dengan pengajaran-pengajaran dia. Dan saya letakkan juga dengan tindakan selepas tadabbur. Lepas saya baca buat kali yang kedua, baca lagi, saya tertinggal tuan perempuan. Tapi saya bukan nak rahsia kat tuan perempuan dia punya pengajaran tu, tak ada. Tapi saya memang tertinggal. Macam itulah kelemahan, kekurangan yang ada pada diri saya. Saya minta maaf banyak tuan perempuan, sebab saya memang tak ada second reader, tak ada second proof. Buat nota, kita yang buat, tak ada penyemak. Itulah kelemahan dan kekurangan yang ada pada saya. Mohon ampun dan maaf. InsyaAllah besok kita ulang balik ayat ni sikit, lepas tu kita tengok apa pengajaran dia dan apa tindakan dia, dan saya akan kongsikan macam mana Jibril dia pergi melihat syurga, dan apa jawapan Jibril setelah dia melihat syurga. Saya akan kongsikan maklumat itu pada esok pagi, insya-Allah. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. InsyaAllah pagi ini kita akan mengulang sekali lagi keterangan bagi ayat yang ke-17 yang telah pun kita bicarakan pada pagi semalam, yang mana kita belum lagi membincangkan tentang pengajaran dan tindakan selepas tadabbur. Kita terus kepada ayat yang ke-17. Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Ayat 17 ini adalah ayat yang Allah menyebutkan balasan syurga yang Allah Ta'ala telah sediakan bagi sesiapa yang dia seperti maklumat yang terkandung pada ayat yang ke-16 dan juga pada ayat yang ke-15. Allah telah menyediakan nikmat syurga yang tiada siapa pun sebenarnya yang mengetahui hakikat yang sebenar-benarnya.
Tetapi Allah memberitahu nikmat syurga itu antara nikmatnya boleh dilihat pada mata. Jadi kita terus pergi kepada apakah pengajaran ayat ini. Okey, pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil di sini, Allah ingin menjelaskan kepada kita betapa tingginya, betapa agungnya nikmat syurga, kerana hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha mengetahui hakikat yang sebenar-benarnya. Okay. Pengajaran ni dia tidak ada dalam nota, tapi ini saya buat penambahan. Yang kedua, kita dapat belajar pada ayat yang ke-17 ini, syurga pasti akan membuatkan mata kita, hati kita dan perasaan kita yang amat membahagiakan, yang amat menyenangkan. Pelajaran yang ketiga yang kita dapat belajar di sini, sesungguhnya bagaimana nak dapat tahap keagungan nikmat syurga, ia bergantung kepada kesungguhan, dan dia bergantung kepada kesungguhan kita beramal, dan dia bergantung kepada seikhlas mana kita beramal. Seperti mana kita sebut pada ayat yang ke-16, dia bersungguh untuk bangun di tengah malam. Dia sanggup jauhkan apa kita panggil lambung dia daripada dia tidur, dan dia sanggup korbankan waktu tidur dia untuk dia bangun malam. Kemudian dia juga menginfakkan rezeki, sebahagian rezeki yang Allah beri kepada dia. Bukan senang tuan-tuan untuk bangun malam, untuk meluatkan qiyamul lail, dan bukan senang untuk menginfakkan harta yang kita cari siang malam berhempas pulas, tetapi kita keluarkan untuk memberikan bantuan kepada manusia yang lain. Maka sejauh mana kita bersungguh untuk buat amal, maka setinggi itulah Allah akan menyediakan balasan untuk orang yang bersungguh. Begitu juga seikhlas mana amalan yang dia buat, maka setinggi itulah Allah Ta'ala akan menyediakan amal-amal yang Allah rahsiakan. Lagi dia ikhlas, lagi banyak kejutan-kejutan yang dia tak sangka akan tingginya nikmat yang Allah beri kepada manusia yang bersungguh beramal dan ikhlas dalam beramal. Kemudian apa tindakan yang kita perlu lakukan? Tak ada dalam nota juga, saya terlepas pandang, saya mohon ampun dan maaf, tapi tuan-tuan boleh ambil catatan. Kalau kita dah tahu Allah akan menyediakan nikmat syurga bergantung kepada kesungguhan beramal, bergantung kepada keikhlasan amalan, maka tindakan kita kena sentiasa ikhlas dalam membuat satu amalan. Sungguh-sungguh kita buat satu amalan, dan kita kena sabar. Sabar buat amal, jangan diputus dia, cekal dia. Sehari demi sehari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa perlukan keikhlasan? Kenapa perlukan kepada kesungguhan? Kenapa perlukan kepada kesabaran? Kerana nak masuk syurga ni sebenarnya sangat susah. Ini pun hadis ni pun tak ada dalam nota tu. Yang mana tuan-tuan, Nabi SAW memaklumkan. Okey, saya terus bawa hadis ni, tapi sebelum saya sampai pada hadis ni, saya nak cerita pada tuan-tuan yang malaikat Jibril telah melihat syurga dan neraka. Okey. Tak ada juga dalam nota ni, yang ni kena ingat dan kena buat catatan begini. Ada hadis yang sahih. Kita tengok riwayat Bukhari Muslim kan. Satu ketika setelah Allah
ciptakan syurga, setelah Allah ciptakan neraka, Allah perintah kepada Jibril alaihi salam untuk Jibril pergi tengok dekat syurga tu ada apa. Maka Jibril alaihi salam dia pun pergilah tengok ke dalam syurga. Setelah dia selesai melihat apa yang ada di dalam syurga, dia kembali membuat laporan kepada Allah. Dia bagi tahu, dia kata tak ada mana-mana manusia kalau dia dengarlah pasal syurga ni, dia pasti nak masuk. Kemudian kali kedua Allah kata, Jibril, sekali lagi kau pergilah kepada syurga tu. Dan waktu kali kedua Jibril pergi ke syurga, Allah telah letakkan syurga ni dengan pagar-pagar dia. Maksudnya syurga ni Allah keliling dia dengan hadis yang saya nak tunjukkan ni. Allah kelilingkan syurga tu dengan pagar-pagar. Maksudnya nak masuk syurga tu tak macam yang pertama tadi. Allah telah keliling dia dengan pelbagai kesulitan. Lepas tu apabila Jibril pergi tengok, dia balik, dia kata kepada Allah Azza wa Jalla, dia kata fawarabbika, dia kata demi keagunganmu ya Tuhan, kalau macam ni lah, dia kata tak ada seorang pun yang layak untuk masuk ke dalam syurga. Dia kata tak ada seorang pun yang akan dapat masuk ke dalam syurga. Sebab apa? Sebab kali kedua tadi Allah telah kelilingi syurga dengan pelbagai kesulitan. Sampai Jibril kata kalau macam ni punya susah, dia kata tak ada seorang pun yang akan dapat melepasi, yang akan memasuki ke dalam syurga. Lepas tu Allah minta Jibril pergi tengok pula kepada neraka. Kenapa saya terus bawa masuk tajuk neraka? Sebab nanti pada ayat nombor 18, ayat nombor 19, ayat nombor 20, kita Allah tersebut tentang neraka. Apabila Jibril pergi tengok ke dalam neraka, baliknya Jibril kata, demi keagunganmu, keizahanmu ya Allah, kalau mana-mana manusia dia tahulah pasal neraka ni, dia memang tak nak masuk, dia kata. Memang tak akan masuk. Kali kedua Allah kata kau pergi sekali lagi ke dalam neraka. Ketika dia pergi ke neraka, didapati neraka itu Allah letakkan di sekelilingnya penarik-penarik yang bawa orang masuk ke dalam neraka. Kemudian Jibril balik melaporkan kepada Allah Azza wa Jalla, dia kata kalau macam ni lah neraka, dia kata maka tidak ada seseorang pun yang akan terlepas, melainkan dia akan masuk ke dalam neraka. Tuan faham tak hadis tu? Maksudnya Jibril nak bagi tahu Allah ni dia kelilingkan syurga ni susah nak masuk. Sangat susah nak masuk. Begitu juga nak masuk ke dalam neraka ni senang sangat. Itu yang keluarnya hadis yang saya nak paparkan ini, yang mana dalam sabda Nabi SAW, Nabi mengatakan dalam sabdanya SAW, hujibatin naru bisyahawat, neraka itu diliputi dengan syahwat. Syahwat ni maknanya keinginan kita. Kita ni manusia memiliki sifat suka kepada sesuatu, minat pada harta, minat pada manusia, minat macam-macam kita nak. Sebab tu neraka ni dia diliputi dengan syahwat. Maksudnya nak masuk neraka ni faktor besar dia adalah syahwat. Kita jangan faham syahwat tu hanya pada seksual, tidak. Itu termasuk daripadanya. Suka kumpul harta, suka apa saja keinginan manusia, itulah penyebab boleh bawa manusia ke dalam neraka. Lepas tu Nabi mengatakan wahujibatil jannatu bil makarih, dan diliputi neraka itu, diliputi syurga itu dengan perkara-perkara yang orang tak suka. Orang tak suka tu maksud dia apa? Maksud dia nak masuk ke dalam syurga ni dia perlu bersusah payah. Bersusah payah apa? Kita boleh kata begini, nak masuk neraka itu faktor dia hawa nafsu, syahwat dia. Tapi nak masuk ke dalam syurga ni kita terpaksa korbankan hawa nafsu. Kita kena lawan. Kalau ikut hawa nafsu kita tak bangun dah subuh ni. Betul tak? Sebab apa? Susah nak, ialah waktu tidur, seronok untuk tidur. Nak bangun sembahyang subuh tu
Tapi disebabkan kita sabar, cekal, bangun juga. Nak pergi masjid, bukan kereta tak ada, bukan kenderaan tak ada, bukan tak sihat. Tapi kalau tak ada kecekalan, tak datang dia. Faham tak? Jadi nak masuk syurga ni kita kena buat benda-benda yang susah. Susah tuan-tuan. Nak keluar rumah perempuan nak kena berhijab pula. Betul tak? Tapi sebab dia tahu itu perintah Tuhan, dia lawan juga hawa nafsu dia. Okey, jadi maknanya nak masuk syurga ni kita kena banyak berkorban. Kita kena cekal, kita kena sabar. Itu yang kita nak kaitkan dengan tindakan selepas tadabbur tadi. Dia sanggup bangun malam. Orang lain syok-syok tidur sambil bermimpi-mimpi kan. Tapi dia bangun, dia sujud pada, dia berdiri qiyam, dia baca ayat Quran, dia berdoa dengan penuh khaufan wa tama'a. Lepas tu pula dalam hidup dia selalu menginfakkan harta dia. Walaupun dia tahu duit pencen dia berapa sangat duit pencen dia. Itulah yang dia bergantung. Tetapi dia tetap yakin bahawa apa yang dia buat itu, itulah yang Allah suka. Jadi moga-moga syurga yang Allah nak sediakan untuk kita itu, Allah akan menilainya bersesuaian dengan kesungguhan kita, pengorbanan kita. Tuan-tuan yakin pada Allah Azza wa Jalla. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi, ada satu ayat dalam surah Al-Kahfi. Allah mengatakan hunalikal walayatu lillahil haqq huwa khairun thawaba wa khairun uqba. Allah kata dialah sebaik-baik pemberi ganjaran pahala dan dia adalah sebaik-baik pemberi kesudahan. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Okey, apa yang kita buat dekat dunia ini, sanggup korban waktu, korban rehat, korban tenaga, Allah pasti akan menyediakan balasan yang bersesuaian dengan tahap kepayahan kita. Tuan-tuan, kita terus pergi kepada ayat yang berikutnya. Okey, kita terus pergi kepada ayat yang ke-18. Okey. Ayat nombor 18 dalam nota yang bercetak, ia berada pada muka surat 119. InsyaAllah nanti kita belajar surah Al-Insan. Nota saya sedang siapkan, on the way, dalam perjalanan. InsyaAllah nanti waktu kita belajar surah Insan, Allah akan jelaskan lagi. Sebab surah Sajadah, Allah cuma kata dia rahsiakan apa dia nak bagi. Tetapi surah Insan kata, aku bagi tahu jawapan dia serba sedikit. Nanti waktu kita belajar surah Insan, ada 14 ayat yang Allah menyebutkan apa tu nikmat syurga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kita akan belajar. Tapi hanya satu ayat saja Allah menyebut tentang neraka. Sebab tu dipasangkan Al-Insan dengan surah tu Sajadah. Sebab itu waktu kita tunduk pada Allah, kita buat macam ayat 15 dan ayat nombor 16 dalam suratul Insan. Dia bagi lagi kita galakkan. Nak tahu nikmat syurga tu apa? Dia ada 14 ayat. Nanti kita akan belajar. Tetapi tuan-tuan, dalam suratul Insan, Allah ada panggil, Allah ada bagi satu pangkat kepada orang-orang yang dia bersungguh-sungguh dia buat amal. Apa nama pangkat tu? Kerja rumah pada tuan-tuan dan perempuan, cari nama pangkat tu apa. Maka pada ayat nombor 18 surah Sajadah, Allah juga memberikan gelaran-gelaran. Apa gelaran yang Allah nak beri kepada dua kumpulan? Sebab ada ahli neraka, ada ahli syurga. Kita dah belajar ayat nombor berapa? Ayat nombor 12, 13, 14 orang yang neraka. Lepas tu kita belajar ayat 15, 16, 17 tentang
penghuni syurga. So dua kumpulan ni Allah Ta'ala nak bagi jelas lagi kepada kita. Allah Ta'ala nak terangkan, okey, orang yang ayat 12, 13, 14 ni, mereka ni kita nak panggil dia apa? Orang ayat 4, ayat 15, 16, 17, kita nak panggil dia apa? So kalau dua ini berbeza, dua ini ada perbezaan, so apakah perbezaannya? Jadi Allah bagi jawapan tu pada ayat nombor 18. Mari kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Okay. Ayat ni Allah mulakan dengan mengemukakan persoalan. Allah tanya kita, maka apakah orang yang beriman itu dia sama seperti orang yang fasik? Maka Allah bagi jawapan. Allah tanya, Allah bagi jawapan. La yastawun. Mereka sudah pasti tidaklah sama. Tidaklah sama tu merujuk kepada apa? Merujuk kepada balasan yang Allah nak beri kepada mereka. So Allah bagi kita pilihan. Nak jadi mukminan ke? Nak jadi fasiqan? Kalau kita tunduk kepada Allah, kalau kita bangun malam doa pada Allah dengan penuh ketakutan, pengharapan, menginfakkan harta dia, dia tidak sombong kepada Allah, maka dia mukmin. Maknanya ayat 18 ni dia membuat kesimpulan pada ayat-ayat yang sebelumnya. Okey, jadi mari kita bincang. Kalau tuan baca pada ulasan Ibnu Katsir, beliau mengatakan Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita tentang keadilannya, kemurahannya, di mana pada hari akhirat nanti dalam Allah memberi hukuman, Allah takkan bagi ada persamaan. Takkan sama hukuman antara orang yang beriman kepada ayat-ayat dia dan ikut Rasul dia dengan balasan yang Allah nak bagi kepada orang yang fasik. Jadi kita bincangkan, apa itu fasik menurut Al-Quran? Cuma waktu dia dah sampai kepada 21 minit 20 saat. Tuan-tuan nak teruskan untuk pengertian fasik sebagai penutup dia? Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Semangat tuan-tuan dan perempuan ni. Pasti Allah bagi ganjaran dia. Boleh tuan-tuan ya? Sedikit minta waktu kecemasan. Okey. Apa itu fasik? Dalam Quran kita akan jumpa perkataan fasik Allah sebut sebanyak 54 kali. Fasik. Fasik dari sudut bahasa bermaksud bahasa Arab, fasik itu bermaksud keluar daripada sesuatu. Maksudnya kalau benda-benda keluar, contohnya kurma, biji kurma keluar daripada sarung dia, dia panggil fasik. Itu dari sudut bahasa Arab. Okay. Tapi dari sudut istilah, fasik dipakai kepada mana-mana manusia yang keluar dari mentaati Allah Azza wa Jalla. Kalau kita pegang definisi ni, rasanya
Kita dapat tak gelaran fasik kepada kita? Fasik, keluar dari mentaati Allah, fasik. Maknanya buat dosa, fasik. Jelas tak? Okey, tapi nanti kita kupas lagi. Kalau macam tu, kami semua ni yang tak maksum, fasik kan? Iya. Adakah kami ni sama macam ayat nombor 18? Itu yang kita baca Quran, Allah tujukan ayat tu kepada kita. Kita baca tiap-tiap pagi Jumaat, Allah tanya pada kita, sama tak orang yang fasik dan orang beriman? Kita kata, Allah bagi jawapan, tentulah tak sama. Tapi persoalannya, aku ni mukminan ke aku ni fasiqat? Betul, kita kena belajar. Tapi tengok definisi ni, fasik tu kalau keluar dari mentaati Allah, fasik. Tinggalkan apa yang Allah wajibkan, fasik. Buat apa yang Allah larang, fasik. Okey, definisi yang istilah ni saya nak ukurkan satu ayat yang kita dah belajar kat surah Al-Kahfi. Kita pergi kepada penghentian saja. Tapi penyelesaian lanjut nanti saya akan bincang besok. Okey, tengok ya. Kita dah belajar tempoh hari, waktu Allah perintah kepada malaikat supaya sujud kepada Adam, malaikat sujud tak? Malaikat sujud. Maknanya malaikat taat perintah Allah. Okey. Tetapi ketika Allah perintah kepada iblis supaya sujud kepada Adam, iblis sujud tak? Iblis tak sujud. Maknanya iblis tak taat Allah. Kerana iblis tidak taat Allah, Allah panggil dia apa? Allah kata, illa iblis kana minal jin fafasaqa. Nampak tak perkataan fafasaqa? Fasiklah. Allah kata, apabila diperintahkan kepada malaikat sujud kepada Adam, mereka sujud, tetapi malaikat iblis dia tak nak sujud. Apabila dia tak nak sujud, dia tak nak taat perintah Allah, Allah kata dia telah berlaku fasik. Okey, jelas tuan-tuan. Maknanya pengertian fasik keluar dari mentaati Allah. Jadi adakah selama ini kita termasuk pada ayat yang ke-18 fasik? Secara umum kalau ambil pengertian dia kena. Tapi adakah ayat 18 itu Allah lebih menspesifikkan lagi kumpulan orang yang fasik? Ini kita bincang pada pengisian esok pagi. Sebab saya kena ambil waktu yang agak panjang sikit lagi. Sebab ni dah 20 minit dekat 26 minit. Macam tu. Jadi saya minta maaf, bukan nak bagi tergantung. Tapi memang kena tergantunglah. Untuk kita bincang besok. Adakah fasik ni dia ada pembahagian dia? InsyaAllah besok kita akan baca sekali lagi ayat nombor 18. Lepas tu kita bincang. Apakah kategori orang yang fasik? Ada beberapa pembahagian dia. InsyaAllah kita jumpa esok pagi. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan puan. Jazakumullah khair kerana memberikan waktu tambahan. Dan jazakumullahu khair kepada tuan-tuan puan kerana mengimarahkan, menyertai bersama dengan kita pada pagi ini. Moga-moga Allah memberikan rahmat, Allah memberikan keberkatan pada umur, pada kesihatan dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq hidayah. Wassalamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
Sidang jemaah sekalian, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada pagi ini atas izin dari Allah Azza wa Jalla, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita memperbanyakkan rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan membaca ayat yang ke-18 muka surat 120 bagi nota yang bercetak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. Ayat yang ke-18 ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan pendekatan bertanya. Allah membuat pertanyaan. Yang pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang berfungsi menafikan adanya persamaan dari sudut balasan di antara orang yang beriman dengan orang yang fasik. Kemudian Allah memberikan jawapan la yastawun. Mereka itu tidaklah sama. Maknanya orang beriman itu dia tidak sama dengan orang yang fasik dari sudut menerima balasan. Siapa itu orang yang fasik? Telah kita ulas pada pagi semalam. Dalam Al-Quran, perkataan fasik diulang oleh Allah sebanyak 54 kali. Dari sudut bahasa Arab, fasik membawa maksud keluar daripada sesuatu. Manakala dari sudut istilah, dari sudut syar'an, ia bermaksud keluar daripada mentaati Allah Azza wa Jalla. Jadi mana-mana perbuatan, mana-mana manusia, kalau dia tidak taat kepada Allah, maka ia sudah mendapat gelaran fasik. Kita telah datangkan satu contoh dalam suratul Kahfi ayat yang ke-50. Setelah Allah memerintahkan para malaikat supaya sujud kepada Adam, maka para malaikat mereka taat kepada Allah, maka mereka semua sujud kepada Adam. Manakala iblis dia tidak mahu sujud kepada Adam, maknanya kalau dia tidak mahu sujud kepada Adam, bermakna dia tidak mahu mentaati Allah. Oleh kerana dia tidak mentaati Allah, dia keluar daripada mentaati Allah, maka Allah mengatakan kana minal jinni fa fasaqa. Allah kata dia telah berlaku fa fasaqa, lalu dia menjadi fasik an amri rabbih, terhadap perintah Tuhannya. Jadi dalam ayat ini terbukti bahawa kalau kita tidak taat pada Allah, maka ia digelar sebagai fasik. Seperti mana Allah menggelarkan iblis itu, dia telah melakukan perbuatan fasik. Untuk lebih mengetahui tentang fasik, di dalam Al-Quran, fasik adalah lawan kepada iman. Sebab tu ayat 18 tadi kita belajar, Allah kata tak sama orang yang mukmin dengan orang yang fasik. Jadi kalimah fasik ini dia adalah lawan kepada kalimah iman.
Kita ambil satu contoh dalam surah Ali Imran ayat nombor 110. Allah menyebutkan dua kalimah ini dalam satu ayat. Allah mengatakan minhumul mu'minuna, ada di antara mereka yang beriman, wa aktsaruhumul fasiqun, dan kebanyakan mereka itu orang yang fasik. Jadi kita jumpa dua kalimah. Dua kalimah ni rupa-rupanya Allah nak memberitahu bahawasanya lawan kepada iman, beriman adalah fasik. Lawan kepada fasik adalah iman. Setelah kita faham maksud fasik, adakah ayat 18 itu Allah tujukan kepada siapa? Sebab kalau kita hanya merujuk kepada istilah orang berdosa, dia fasik. Kita ni pun boleh jatuh kepada fasik. Jadi sebenarnya ayat 18 itu Allah nak tuju kepada siapa? Okey, kita kena kupas lagi. Okey, golongan fasik ini dia terbahagi kepada dua. Kalau kita bahagikan fasik ini, kita pecahkan lagi. Yang pertama, ada orang yang fasik, ini dia panggil fasik yang, kita ambil yang kedua ni lah. Okey, fasik dia terbahagi kepada dua. Ada fasik yang besar, ada fasik yang kecil. Yang besar dikaitkan dengan orang yang membuat kesyirikan, dan dia juga itu adalah kafir. Jelas? Kita akan tunjukkan setiap pembahagian ini dengan ayat-ayat yang menjadi contoh. Maksudnya, kalau kita kata siapa tu fasik, kita kata fasik adalah siapa-siapa yang dia tak nak taat pada Allah, dialah fasik. Okay. Lepas tu kalau kita pecahkan lagi, perincikan lagi, fasik yang terbesar, fasik yang besar, yang paling utama adalah fasik siapa-siapa yang syirikkan Allah. Dia lakukan syirik yang besar dan dia kafir. Sebab apa? Sebab orang kafir, orang yang tak nak beriman, maknanya dia tak mau taat Allah, dia fasik. Orang yang mensyirikkan Allah, dia tidak mahu mengesahkan Allah. Sedangkan Allah perintah apa? Tauhidkan dia, dia itu ahad, Allah kata. Tapi ada orang dia tak nak mengahadkan Allah, mentauhidkan Allah. Dia telah keluar dari mentaati Allah, maka dia dipanggil golongan fasik. Okay. Kita tengok dulu contoh ayat yang menyebut bahawa fasik besar ini orang kafir dan sebagainya. Baik, kita tengok contoh ayat dalam surah Taubah ayat nombor 84. Kita tengok di hujung ayat 84 tu ada perkataan fasiqun. Okay, Allah mengatakan innahum kafaru billahi wa rasulih. Tengok perkataan Tuhan kata apa? Sesungguhnya mereka ni telah kufur kepada Allah dan Rasulnya. Apa perbuatan dia? Kafaru. Mereka telah kufur kepada Allah dan juga kepada Rasul. Lepas tu Allah kata mereka memang mati dalam kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah gelarkan mereka apa? Wahum fasiqun. Allah kata mereka itu siapa? Fasiqun. Mereka itulah orang yang fasik. Okey, ayat 84 surah Taubah kita dapat jawapan. Siapa orang yang fasik? Orang yang fasik adalah orang yang kafir. Dia mati dalam kafir, dia memang layak dipanggil fasiqun. Okey, saya bagi contoh ayat kedua. Kita tengok dalam surah An-Nur ayat nombor 55. Kita lihat Allah ada menyebut satu perbuatan dan Allah panggil perbuatan itu fasik. Wa man kafara ba'da dhalika
ulaika humul fasiqun. Allah kata, dan siapa yang kufur setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Okey, jelas dalam perempuan untuk pembagian fasik yang pertama. Maknanya kita katakan orang yang kafir dia adalah orang yang fasik. Maknanya fasik yang besar terdiri daripada orang yang kafir. Tapi bukan orang kafir saja, ada satu lagi. Dalam surah Taubah ayat 67, innal munafiqin nahumul fasiqun. Sesungguhnya orang yang munafik itu, mereka adalah orang-orang yang fasik. Okey, jelas tak perempuan? Kita ambil dulu. So, fasik ada dua. Fasik yang besar adalah fasik orang buat kesyirikan yang besar. Orang yang kafir termasuk orang munafik. Okey, kita patah balik kepada pembahagian tadi. Manakala sesiapa yang buat perbuatan dosa, tapi dosa dia tu tak bawa kepada kesyirikan, dosa yang dia buat tu tak bawa kepada kekafiran, maka dia tetap dipanggil fasik. Tapi fasik dia ni adalah fasik yang kecil. Tapi walaupun dia kecil, digelar ia dengan fasik. Sebab apa? Sebab semua orang yang berdosa, dia tak taat Allah, maknanya dia fasik. Tapi kefasikan dia tu tahapnya adalah fasik yang kedua, yang kecil. Okay, contoh fasik kecil kita tengok Allah dia menyebut dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-6. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Allah kata, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik, dia membawa satu berita, kena selidik. Okey, dalam ayat ni kita jumpa perkataan fasik kan? Fasik di sini bukan fasik orang yang kafir, tapi fasik di sini orang-orang yang bahagian yang kedua tadi. Jadi kesimpulan dia pagi ni adalah fasik ini terdiri daripada dua lah. Ada besar, ada kecil. Kalau kita bahagikan dia, golongan yang fasik yang besar adalah orang kafir dan orang munafik. Lepas tu sebaliknya. Okey, tuan-tuan dah jelas ayat ini? Nanti senang tuan-tuan nak faham pada ayat yang berikutnya. Okey, jelas tuan-tuan? Kita boleh buat kesimpulan beginilah. Okey, setiap orang yang kafir, dia adalah fasik. Setiap orang yang melakukan kesyirikan yang besar, dia adalah fasik. Jelas? Okey. Namun begitu, tidak semua orang yang fasik itu dia kafir. Tidak semua orang yang fasik itu dia munafik. Berbeza. Ke pening? Pening ni bagus, dia ada peningkatan. Jelas tuan-tuan? Maksudnya beginilah, kita kata, kita ambil dulu, semua yang tak taat Allah dia fasik. Okey, maknanya semua orang berdosa dia fasik. Tetapi ada fasik dia itu bawa kepada kafir. Ada fasik dia fasik yang besar. Maksud dia macam tu. Jadi kalau kita gabung lagi, yang paling fasik sekali siapa dia? Iblis. Macam tu. So ketua bagi fasik yang besar ini adalah Iblis. Jadi jelas dekat situ. Tapi ayat kenapa kita perlu jelaskan? Kerana ayat nombor 18 ini Allah nak memberi tumpuan kepada fasik yang besar.
Sebab itu kita jumpa perkataan kana mu'minan dengan fasiqah. So ayat 18 ini Allah nak sasarkan ia kepada orang-orang yang melakukan kefasikan yang besar, macam orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang buat syirik yang besar macam tu. Tetapi kita juga jangan sama sekali termasuk dalam golongan fasik. Maknanya kita kena taat pada Allah. Ya, Allah perintahkan buat. Allah kata jangan buat, tinggalkan. Baik. So pengajaran dia kita dapat belajar pada pagi ini ada perbezaan yang sangat jelas di antara orang yang fasik dengan orang yang beriman dengan orang yang fasik. Okey, kita masuk ayat nombor 19. Okey. Ayat nombor 19 yang kita nak baca sekejap lagi ni, fungsi dia adalah Allah nak menerangkan pada kita. Kalau 18 tadi Tuhan kata ada beza orang beriman dengan orang yang fasik. Betul, ada beza. Maka ayat yang selepasnya Tuhan nak bagi tahu. Nak tahu tak apa beza orang yang beriman tu? Balasan dia apa? Allah terang ayat 19. Sekejap nanti Allah terangkan pula. Kamu nak tahu pula apa beza balasan bagi orang yang munafik? Nanti kita akan baca pada ayat yang ke-20. Maknanya ayat 19 dengan ayat 20 memberikan contoh apa beza balasan orang yang beriman dengan orang yang fasik. Itu yang pergi kepada ayat nombor 18. La yastawun, tidak ada persamaan. Tadi kita baca ayat nombor 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. Allah mengatakan adapun orang-orang yang beriman dan dia juga buat amal saleh. Maksudnya dia beriman, dia percaya kepada 6 rukun iman, tapi bukan percaya saja kepada 6 rukun iman. Dia menterjemahkan kepercayaan itu dalam bentuk tindakan. Dia buat amal yang saleh. Kita telah terangkan masa dalam suratul Kahfi dulu. Apa itu amal yang saleh? Saleh mesti merangkumi 2 syarat. Dia buat amal itu ikhlas mata-mata kerana Allah, dan dia mesti buat amal itu amal yang mengikuti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil amal saleh. Kalau tuan-tuan ikhlas macam mana sekalipun sembahyang subuhnya, tapi buat 3 rakaat subuhnya, soleh tak? Tak soleh. Sekalipun namanya Ahmad Saleh, tapi dia sembahyang ikhlas, pagi itu dia sembahyang berapa rakaat? 3 rakaat. Allahu Akbar. Siapa ajar 3 rakaat? Tak, aku suka sangat nak buat 3. Dia tak ikut petunjuk Nabi SAW. Tu dia panggil amal yang tak soleh. Okey, jelas? Bagi kalau dia beriman, dia buat amal yang saleh, Allah sediakan falahum untuk mereka ini jannatun, syurga. Yang syurga itu sifatnya apa? Al-ma'wa, sebagai tempat tinggal.
Lepas tu syurga tu sebagai apa pula? Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai balasan apa yang telah mereka lakukan. Okey, tuan-tuan kena ambil tuan-tuan kena tulis catat sikit kat situ. Al-ma'wa, sifat pertama bagi syurga. Ciri pertama, jannatun yang Allah sediakan itu, pertama dia ma'wa, yang kedua dia sebagai nuzul. Okey, nuzul ni apa? Ma'wa tu apa? Okey, kita tengok dekat ulasan dia. Al-ma'wa berasal dari kalimah al-iwa. Al-iwa tu apa? Al-iwa tu tempat kembali dan tinggal di dalamnya, itulah ma'wa. Kenapa saya kena terangkan? Sebab nanti ayat nombor 20 Allah pun panggil neraka itu ma'wa. Sebab tu tuan-tuan jangan tersilap. Ada orang kata syurga ini ada syurga ma'wa, jannatul ma'wa. Bukan syurga je, neraka pun Tuhan kata neraka itu juga ma'wa. Sudah. Apa itu ma'wa? Ma'wa itu adalah sesuatu yang orang akan pergi kepadanya dan tinggal dan duduk di dalamnya. Itulah ma'wa. Maknanya ada dua tempat manusia akan kembali dan tinggal dalamnya. Sama ada jannatun ataupun an-nar. Nanti waktu kita baca ayat nombor 20, kita akan jumpa. Saya tunjukkan contoh dia. Contohnya, kita tengok dekat ayat nombor 20 kan. Kita akan jumpa Allah kata apa? فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. Ayat nombor 20. Nanti kita akan baca lah. Okay, jadi kita tengok sekejap ayat nombor 19 ni sebelum kita tamatkan. Apa itu nuzul? Nuzul merujuk kepada sesuatu yang sedang dipersiapkan untuk menyambut tetamu. Nuzul ini telah kita jelaskan waktu kita belajar suratul Kahfi dulu. Jalan Umar. Okay, maksudnya kalau tetamu nak datang ni, maka kita buat persiapan untuk dia. Tempat tinggal, makanan, apa-apa tu, itu dia panggil, perbuatan tu dia panggil apa? Nuzul. Jadi syurga itu Allah beri dua untuk dia tu, dua persiapan untuk dia. Pertama, syurga itu sebagai ma'wa, yang kedua sebagai nuzul. Okay, kita jumpa pada ayat nombor 19 tadi. Okay, jelas. Lepas tu kita masuk pengajaran dah ni. Okey. Kenapa Allah bagi dia jannat, al-ma'wa dan nuzul? Sebab balas apa yang telah mereka lakukan. Apa yang mereka telah lakukan tu? Kena ambil balik ayat yang 16, ayat nombor 15 sebelum ni. Okey, pengajaran dia, masuk pengajaran dah. Nombor 1, kita dapat belajar dekat sini, pengajarannya adalah jalan nak pergi ke syurga itu. Kalau kita rasa kita pilih syurga tu tempat nak kembali, tempat nak tinggal di dalamnya sebagai al-ma'wa, lepas tu kita nak Allah sambut kita sebagai tetamu syurga, di dalam syurga dapat nikmat syurga, maka jalannya adalah melalui iman dan melalui amal soleh. Tapi dalam ayat ni tak sebut amal soleh tu apa. Kita kena ambil balik ayat nombor 15. Kita kena ambil balik ayat nombor 16. Ambil balik ayat tu. Kita akan jumpa amal soleh tu apa. Pelajaran yang kedua kita dapat belajar dekat sini, syurga sebenar-benarnya adalah tempat kita kembali dan tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Suatu hari nanti tuan-tuan akan tinggalkan Taman Tun Dr. Ismail. Semua akan pergi, tempat sebenarnya adalah syurga. Okey, tambah lagi dua pengajaran. Last sekali. Bukanlah dua lagi pengajaran. Saya tambah sikit kalau tuan-tuan nak salin, tuan-tuan salin. Dekat sini kita jumpa pelajaran nombor 3. Betapa mulianya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang buat amal soleh ni. Allah sambut orang-orang yang beriman dan amal soleh ni sebagai apa? Sebagai tetamu dia.
Allah sediakan tempat tinggal yang sangat hebat. Nanti waktu kita baca surah Al-Insan, kita dapat jawapan dia. Kalau saya jadi tetamu Allah dalam syurga, Allah nak sediakan apa pada kita? Nanti kita akan jumpa dalam syurga, kita nak minum air. Saya nak air yang panas. Nanti ada benda dia akan letak ke air tu, dia boleh jadi panas. Ada masa kita kata saya nak teh beng, saya nak yang ais. Ada Allah letak sesuatu, dia akan jadi sejuk. Itu kita akan jumpa jawapan tu nanti dekat surah Al-Insan. Okey, jalan kat situ. Okey, pelajaran yang keempat kita dapat belajar dekat sini, setiap yang kita lakukan, maknanya balasan yang Allah beri kepada kita, dia bergantung kepada apa yang amal yang kita lakukan. Sebab Tuhan kata bima kanu ya'malun, dengan sebab apa yang telah kamu lakukan. Jadi kalau kita nak balasannya adalah jannatun, maka mesti kita kena buat perkara-perkara yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga pagi ini kita semakin tinggi impian kita, cita-cita kita untuk kita menjadi tetamu Allah Azza wa Jalla, dan kita dapat tinggal di dalam syurga yang merupakan tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Marilah kita menjadi manusia yang semakin tunduk kepada Allah, yang tidak sombong untuk mengikuti segala perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kita tinggalkan apa yang Allah larang, kita lakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Maka moga-moga kita menjadi orang yang mukmin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan membaca ayat yang ke-20. Kemudian kita akan melanjutkan lagi pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-21, yang mana ayat yang ke-20 dan ayat 21 yang kita akan bacakan adalah Allah menerangkan tentang balasan yang Allah berikan kepada manusia-manusia yang fasik, yang tidak mahu beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mereka yang tidak beriman kepada Rasul, mereka yang menolak kedatangan hari kiamat, dan mereka yang tidak percaya kepada hari pertemuan mereka dengan Tuhan Allah Azza wa Jalla. Kita bacakan ayat yang ke-20, muka surat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. Dan
sebaliknya orang yang fasik. Okay. Ayat ini kenapa dia ada dan sebaliknya? Kerana ayat yang sebelumnya, iaitu ayat yang ke-19, Allah telah menyebutkan balasan yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan orang yang melakukan amal saleh. Manakala ayat ini Allah menerangkan pula apa balasan yang Allah nak berikan kepada orang-orang yang fasik. Maka Allah mengatakan fama'wahumun nar. Maka ma'wa untuk mereka, maknanya tempat kediaman mereka, tempat yang mereka akan kembali mereka duduk, ialah an-nar, iaitu neraka. Kullama aradu, setiap kali mereka ingin ayyakhruju minha, hendak keluar daripada api neraka. Maknanya orang yang masuk neraka, mereka berusaha sedaya upaya macam mana nak keluar daripada neraka. Setiap kali mereka cari jalan nak keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka akan dikembalikan masuk ke dalam neraka. Maknanya mereka tidak dibenarkan sama sekali keluar daripada neraka. Kemudian waqila lahum dzuqu 'adzaban nar, serta dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka, allazi kuntum bihi tukadzibun, yang kamu dulu semasa di dunia sentiasa tidak percaya akan wujudnya api neraka. Okay. Ayat yang ke-20 ni, tuan-tuan dan puan-puan kena melihat kembali pada ayat yang ke-14. Kalau tuan-tuan masih ingat, semasa kita baca ayat yang ke-14, maknanya ayat yang sebelum sampai sujud sajadah tu, ayat sujud sajadah, ingat dia nombor 15. Waktu kita baca ayat nombor 14, kita telah pun menemui ayat itu Allah pernah kata zuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Jadi kalau tuan-tuan rujuk kembali pada ayat nombor 14 sebelum ini, Allah juga telah menyebutkan perkataan fadzuqu. Allah kata zuqu, rasakan. Dan ayat yang ke-20 ini kita jumpa perkataan zuqu, adalah perkataan yang ketiga diulang oleh Allah di dalam suratus Sajadah. Sebab itu tidak ada jalan lain dari mengelak daripada merasa azab api neraka, melainkan kita perlu sujud kepada Allah. Itulah yang ada sujud sajadah. Kita tidak perlu sombong untuk mentaati Allah. Jadi ayat ini moga-moga memberikan kita jawapan mengapa kita perlu sujud, tunduk, patuh kepada Allah. Kerana tidak ada siapa-siapa yang boleh melarikan diri daripada azab neraka, melainkan Allah Azza wa Jalla yang boleh menjauhkan dia daripada api neraka. Okay. Apa makna fasik? Telah kita kupas pada hari semalam. Fasik itu apa? Iaitu sesiapa yang tidak mentaati Allah Azza wa Jalla, dia panggil fasik. Okay, telah kita kupas pada hari semalam pembahagian fasik. Ayat ini kenapa dikatakan zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kata-kata itu dilontarkan kepada ahli-ahli neraka sebagai cercaan dan juga sebagai penghinaan. Ini dia panggil azab
berbentuk kejiwaan. Dahlah api itu panas, mereka ditorture pula dengan kata-kata yang mereka dengar sangat sakit hati. Tapi itulah penghinaan, cercaan yang Allah beri kepada orang yang masuk ke dalam api neraka. So apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-20 ini? Walaupun dalam nota tu saya tidak meletakkan pengajaran dia, kita dapat belajar di sini, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita boleh catat, orang fasik ini juga mereka ada tempat untuk diletakkan. Mereka juga ada tempat yang Allah sediakan untuk mereka akan tinggal di dalamnya buat selama-lamanya. Apa tempat itu? Jawapannya adalah an-nar, iaitu api neraka. Kita baca ayat yang sebelumnya, ayat nombor 19, Allah pun kata, orang yang beriman, dia buat amal soleh, dia pun Allah sediakan ma'wa, satu tempat untuk dia akan duduk nanti, dia akan tinggal, iaitu syurga. Tapi siapa-siapa yang memilih untuk jadi fasik, seperti orang yang kafir, mereka nanti Allah letakkan satu tempat untuk mereka tinggal di dalamnya, iaitu api neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kenapa Allah tidak memberikan mereka keluar daripada api neraka? Kerana Allah nak menunjukkan itulah tempat tinggal yang abadi yang mereka akan duduk di dalamnya. Kerana mereka akan tinggal di dalamnya buat selama-lamanya, maka mereka tidak dibenarkan untuk keluar. Itu pelajaran nombor 2. Pelajaran nombor 3 di sini kita dapat belajar tentang wujudnya neraka dan betapa beratnya azab di dalam api neraka. Kalau tak berat, kenapa mereka cuba cari jalan untuk keluar? Kenapa? Kerana mereka tidak sanggup untuk menanggung azab di dalam api neraka. Kalau tuan-tuan kumpul ayat-ayat dalam Quran yang sebut tentang api neraka ni, macam mana mereka nak keluar ni, dia ada banyak cara mereka nak keluar. Ada ayat Quran tu kata mereka pernah deal dengan malaikat, dengan malaikat Malik. Malaikat Malik tak layan. Mereka pernah minta kepada Allah, ringankan azab. Allah kata jangan cakap apa-apa. Dan sampai satu ketika mereka ini dah tak boleh nak buat apa-apa dah, merayu dah tak boleh, nak minta ringan azab pun tak boleh. Akhirnya mereka menangis. Dalam hadis mereka menangis. Apabila mereka menangis ni, Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalau kapal yang besar diletakkan di dalam air mata orang kafir yang menangis dalam neraka ni, kapal tu boleh berlayar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila air mata tu dah habis, maka yang keluar adalah darah penghuni neraka. Kalau tuan baca dalam surah Al-Humazah, surah Humazah, wailul likulli humazatil lumazah tu, neraka ni Allah Ta'ala letak ada satu palang besi yang panjang untuk tutup pintu neraka tu. Kita baca ayat yang Allah sebut alaihim, ayat yang Allah kata allati tattali'u 'alal afidah innaha alaihim muqsadatu fi amadin mumaddadah. Dia ada satu tiang-tiang yang Allah palangkan kepada pintu syurga supaya mereka tidak boleh keluar daripada api neraka. Itu pengajaran nombor 3. Pengajaran yang nombor 4, tuan-tuan puan-puan rahimani rahimakumullah, saya ulang sekali lagi walaupun saya telah kupas pada ayat yang ke-14 tempoh hari. Azab neraka ini dia terbahagi kepada 2 bentuk. Ada azab yang berbentuk kena pada tubuh badan, tetapi ada juga azab yang berbentuk tekanan perasaan. Jiwa mereka rasa sangat terseksa. Kenapa? Mereka seringkali dikatakan rasakanlah azab, rasakanlah azab.
Maknanya azab pada jasmani, termasuklah azab pada perasaan, hati, jiwa orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Dan yang terakhir sekali, pengajaran kalau kita ambil ayat yang sama, kita dapati ayat ini membuktikan bahawasanya Allah Ta'ala itu dia sangat adil. Allah tidak masukkan siapa-siapa ke dalam neraka, melainkan mesti ada sebab. Sebab dia apa, tuan-tuan? Kerana mereka sendiri tidak percaya kepada adanya api neraka yang telah menyebabkan mereka tidak peduli untuk mereka tunduk, untuk mereka beriman kepada Allah semasa di dunia. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita teruskan dengan ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 ni, Allah Ta'ala setelah dia memberikan ancaman, setelah dia menakut-nakutkan tentang orang-orang yang fasik, apa yang berlaku nanti di hari kiamat, Allah Ta'ala mengajak supaya siapa-siapa yang dia baca ayat ni, dia dengar ayat ini, maka Allah bagi dia peluang untuk dia berubah. Macam mana Allah buat? Kita baca ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Allah kata walanuziqannahum, dan demi sesungguhnya kami akan merasakan kepada mereka. Kepada mereka tu merujuk kepada orang-orang yang fasik. Allah kata, Allah bersumpah dan Allah memberikan satu pengukuhan. Allah akan merasakan kepada mereka mina maknanya sedikit, sebahagian azab al-adna, iaitu azab yang dekat. Azab yang dekat al-adna adalah merujuk kepada azab yang ada di dunia. Dunal azabil akbar, sebelum mereka dapat azab yang lebih besar daripada dunia. Kenapa Allah nak bagi orang-orang yang fasik, yang kafir, yang buat syirik kepada Allah ni, masa dekat dunia pun mereka dah rasa sedikit azab dekat dunia tu, supaya Allah Ta'ala kata apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka akan kembali kepada Allah. Kembali itu maksud dia apa? Supaya mereka bertaubat. Okey, ayat ni macam mana kita nak faham dia? Okey, ayat ini kalau kita baca ulasan ulama tafsir, seperti mana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, azab al-adna bermaksud adalah azab yang ada semasa di dunia. Orang-orang kafir ni, mereka pernah Allah datangkan azab dekat dunia. Mereka pernah kalah dalam peperangan, mereka pernah tercedera, mereka pernah mengalami musim kemarau. Jadi apabila orang-orang fasik ni, mereka melihat kawan-kawan dia merasa telah dibunuh, telah kalah dalam perang, maka moga-moga azab yang kecil dekat dunia tu akan buka mata mereka, akan bagi kesedaran kepada mereka,
supaya mereka ambil peluang dengan azab yang ada dekat dunia tu, mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Perkataan la'allahum yarji'un ia merujuk kepada bertaubat kepada Allah. Kenapa Allah nak bagi peluang juga mereka ni kembali kepada Allah melalui azab-azab dunia tadi? Kata para ulama tafsir, ayat ini menunjukkan rahmat Allah. Allah tidak terus nak bagikan azab di hari akhirat. Allah beri manusia merasa azab yang rendah semasa di dunia yang sikit itu, supaya mereka fikir tentang Allah, mereka kembalikan diri mereka kepada Islam. Jadi ringkasan dia macam ni lah. Ada dua jenis azab. Azab di dunia dan juga azab di hari akhirat. Azab dunia tu macam sakit, mereka mengalami kepayahan, mereka melihat rakan-rakan mereka dibunuh dalam peperangan dan sebagainya. Baik, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita dapat belajar daripada ayat yang ke-20 ayat yang ke-21 ni? Yang pertama, kita dapat belajar di sini bahawasanya setiap apa sahaja yang Allah buat, ia pasti mempunyai hikmahnya. Sebab itu Allah kata, ada perkataan la'allahum, mudah-mudahan mereka kembali. Allah tidak menjadikan sesuatu apa pun melainkan ada sebab dia, mesti ada hikmahnya. Seperti mana Allah mengenakan azab yang ada dekat dunia ni, seperti mana yang saya sebutkan contoh tadi tu, supaya mereka kembali kepada Allah. Okey, nombor 2, penerangan kepada hikmah tu, azab yang menimpa orang kafir Quraisy, iaitu Allah menimpakan kepada mereka pelbagai musibah agar mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, mungkin kita boleh tambah sedikit dekat pengajaran tu. Kalau nak lebih jelas lagi, kita kata Allah membuka ruang pintu taubat kepada orang-orang yang kafir. Ini menunjukkan bahawasanya pelajaran lain mungkin kita boleh tambah, azab di hari akhirat itu sudah pasti dia jauh lebih azab daripada azab yang Allah timpakan semasa di dunia. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-21. Kita baca sahaja ayat dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. Ayat ini adalah ayat yang Allah mengatakan bagi siapa-siapa yang dia telah dengar, dia telah tahu bahawa dia telah tahu ancaman, amaran yang Allah dah beri pada ayat-ayat sebelum ni. Sebelum ni kan Allah berikan ayat tentang apa? Ayat yang Allah cerita tentang rasakan azab neraka. Ada orang dia cuba keluar daripada api neraka, kita baca sebentar tadi tu.
Lepas tu Allah bagi macam-macam musibah dunia kepada mereka. Tapi kalau mereka tolak juga, tak nak kembali kepada Allah, tak nak beriman kepada Allah, Allah kata mereka inilah orang yang paling zalim sekali. Nah, ini diceritakan pada ayat yang ke-22. InsyaAllah untuk ayat 22 ni kita akan baca dia sekali lagi pada keesokan pagi, insyaAllah pada Jumaat pagi, untuk kita melihat dengan lebih jelas apakah yang Allah nak kenakan bagi manusia-manusia yang tidak mengambil peduli, walaupun berulang-ulang kali ayat-ayat yang memberi amaran itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka nanti kita akan bincangkan sekali lagi pada besok pagi, insya-Allah. Moga-moga ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 ini memberikan kita satu pengajaran bahawasanya kita ini kena memilih untuk menjadi orang-orang yang mukminah, menjadi orang-orang yang beriman. Cara orang beriman ini dibuktikan dengan dia buat amal-amal salih, tunduk kepada Allah, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, sabar menghadapi segala ketentuan takdir Allah Azza wa Jalla. Moga-moga Allah jauhkan kita daripada mendapat gelaran orang yang benar-benar fasik, dan Allah masukkan kita, dijauhkan oleh Allah daripada neraka, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.